Kita sambung bicara tentang perjalanan Tauhid Sufi melalui kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini. Bab petang ini bab yang ketiga. Bab yang kedua sudah selesai, yang pertama sudah habis. Kita masuk bab yang ketiga, iaitu kekuatan himmah tiada mencarikan kota takdir. Kekuatan himmah tiada mencarikan kota takdir. Boleh faham tajuk kekuatan himmah itu maksudnya kekuatan semangat, kekuatan kesungguhan, bersungguh-sungguh dia melakukannya itu. Namun tetap tidak akan terkeluar daripada kota takdir Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sehebat mana sekalipun, sekuat mana sekalipun, sepandai-pandai mana sekalipun, tetap tidak terkeluar daripada kota takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita faham dalam perjalanan hidup kita ini, supaya kita tidak terpedaya dengan kelebihan-kelebihan, dengan dia panggil perkara-perkara yang pelik yang berlaku kepada diri kita ini. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, sawabikul himami la takhriqul aswar al-aqdari. Sawabikul himami la takhriqul aswara al-aqdari. Kekuatan himmah tiada mencarikan kota takdir. Himmah ni maknanya perkara yang luar biasalah, semangat yang luar biasa, yang menyebabkan dia boleh menjadi orang yang luar biasa. Berlaku kepadanya perkara yang luar biasa, yang pelik-pelik, tapi pelik setara mana pun tetap dalam kota takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalam hikmah ini seolah-olah menyatakan rasionalnya kepada kalam-kalam hikmah sebelum ini. Iaitu kalam yang pertama, tiada boleh bersandar pada amal. Ini kalam yang pertama dalam bab yang pertama yang lalu. Mana Syekh pesan, jangan bergantung, jangan bersandar dengan amal kamu ketika beramal. Bergantunglah pada Allah Ta'ala dalam beramal. Jangan melihat amal itu, banyak amal itu dengan kekuatan diri kita. Dengan kekuatan amal kita boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah, daripada segala takdir Allah. Tidak. Bergantunglah pada Allah, tetapkan hatimu dengan Allah walaupun kamu banyak beramal sekalipun. Ini pertama yang lalu. Kemudian dan tetap berada pada maqam yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala. Pesan Syekh juga dalam bab yang kedua. Maksudnya duduklah pada maqam yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Mana kalau maqam tajridlah kita. Kalau berada pada maqam asbab, asbablah kita. Jangan berpindah randa, jangan memilih-milih, maka duduklah, tetaplah, serahlah, pasrahlah kepada pilihan yang Allah Ta'ala pilih untuk kita itu. Sama ada pada maqam asbab ataupun maqam tajrid. Ini bab yang kedua, yang lalu. Kemudian, kerana segala sesuatu itu berada dalam kota takdir Allah Ta'ala. Ini rasionalnya dalam bab yang ketiga ini, semua itu berlaku. Takdir-takdir yang berlaku itu dia tetap dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan mengikut ketentuan kami. Kehendak Allah Taala. Semua berlaku, A sampai Z, kecil sampai besar, semua sebesar-besar debu sampai sebesar-besar langit, semua bergerak berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang salik, untuk mempelajari tauhid sufi, dia kena faham ini. Semua yang berlaku itu takdir Allah, takdir Allah. Dan saya yakin ibu-ibu kakak sudah faham dah semua takdir Allah. Cuma kadang-kadang takdir itu kita kadang-kadang boleh terima, kadang-kadang kita tidak boleh terima takdir Allah Ta'ala. Maka belajarlah kita menerima takdir Allah Ta'ala itu, walaupun dalam keadaan apa jua keadaan sekalipun. Sama ada dalam bentuk takdir nikmat ataupun takdir musibah. Nampak? Takdir dipuji ataupun takdir dicela, dimaki. Maka kedua-duanya takdir Allah Ta'ala itu. Bagaimana kita nak hadapi takdir pujian?
dan bagaimana kita nak hadapi takdir makian. Tu. Baik. Segala perkara sama ada biasa ataupun luar biasa. Mencari adat dipanggil perkara yang mencari adat. Perkara yang luar biasa. Boleh terbang, boleh berjalan atas air, tembok tak lut, kena hujan tak basah. Ini perkara yang mencari adat dikatakan. Jadi segala perkara sama ada perkara itu biasa ataupun luar biasa, yakni mencari adat, kesemuanya itu tiada terkeluar daripada qadar Allah Ta'ala atau master plan Allah Ta'ala itu. Sebab itulah kita kena belajar di sini, perkara biasa ke, luar biasa ke, pelik ke, perkara yang tak pelik ke, semua berlaku dalam takdir Allah, dalam master plan Allah Ta'ala. Semua berlaku dalam ilmu Tuhan berlaku. Jangan perkara, pelik lah. Pelik tak pelik pun, itu dalam takdir Tuhan. Perkara pelik, musibah-musibah yang pelik, bala-bala yang pelik, perkara yang pelik-pelik lagi. Sama ada pelik itu membawa kebaikan ataupun pelik yang membawa kepada kerosakan, tetap dalam master plan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak dipaham dalam hidup kita, nak dirasa dalam hidup kita, nak sentiasa ingat dalam hidup kita ini, supaya tenang jiwa kita. Bila kita ni duduk dalam keadaan kita sudah merasai bahawa semua tu berlaku dalam takdir Tuhan belaka, tidak terkeluar daripada kota takdir Allah Ta'ala itu, maka di situlah kita merasa tenang, merasa aman, merasa damai, boleh maaf, boleh sabar, boleh redha. Kenapa? Kerana semua berlaku dalam kota takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Ni kadang-kadang sudah tahu kan, cuma terlupa. Kadang-kadang sudah tahu takdir Allah Ta'ala, tapi tak terperasan pula di situ. Sebab itulah kena latih hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Bila ingat Allah, maka kita akan ingat segala takdir itu Allah yang takdirkan kepada kita, ataupun kepada sesiapa saja. Baik, himmah ialah keinginan jiwa. Himmah ialah keinginan jiwa, maknanya semangat, kekuatan kehendak jiwa kita itu. Jika jiwa itu bersih dan memiliki cahaya rohani, kalau jiwa itu bersih, suci dan memiliki cahaya rohani yang kuat, maka ia dinamakan kekuatan rohani. Dinamakan kekuatan rohani. Jika jiwa itu kotor, penuh dengan dosa, dengan sifat mazmumah, maka dia dinamakan rohani yang kotor ataupun rohani yang jahat, dipanggil kekuatan sihir. Dia boleh berlaku kekuatan himmah ini. Perkara yang pelik, yang berlaku di luar akal kita ini, logik akal kita ini, dia boleh berlaku. Kalau dia kuat rohaninya, hubungan dengan Allah, bersih hatinya, dia berlaku kekuatan itu. Nampak? Perkara yang pelik itu. Yang kotor juga boleh berlaku dalam bentuk kekuatan sihir. Nampak? Tu dua-dua boleh berlaku. Rohani yang benar, yang bersih, boleh juga berlaku. Rohani yang kotor juga boleh berlaku. Tetap dalam keizinan Allah dan dalam kota takdir Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah orang yang mengenal Allah Ta'ala, betul-betul dia merasai Allah Ta'ala itu semua berlaku dalam takdir dia. Jadi dia tidak gerun. Menghadapi sihir pun tidak gerun. Sebab apa? Dalam kota takdir Allah Ta'ala. Dalam kejahatan musuh pun dalam takdir Allah Ta'ala juga berlaku. Hatta fitnah Dajjal pun dalam takdir Allah Ta'ala juga. Syaitan, tipu daya syaitan pun dalam takdir Allah Ta'ala juga. Sebab itu mereka ini duduk dalam kekuatan Allah, dalam kekuasaan Allah Ta'ala itu. Jadi mereka yang ikhlas beramal dan redha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan kekuatan rohani. Bila dia beramal dengan betul, dengan benar, dengan ikhlas, dengan redha kepada Allah Ta'ala, Tuhan akan kurniakan kepadanya kekuatan rohani. Jadi kekuatan rohani ini akan melahirkan
kekuatan rohani ini dapat menghasilkan perkara yang di luar kebiasaan atau perkara yang mencari adat. Perkara yang mencari adat itu bagi para nabi dan rasul dinamakan mukjizat. Nampak? Berlaku mukjizat ini. Kekuatan kesucian rohaninya itu Tuhan akan berikan kepadanya perkara yang pelik, yang luar biasa. Kalau nabi dan rasul dipanggil mukjizat. Manakala perkara yang mencari adat yang berlaku pada mereka sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul dinamakan irhas. Sebelum nabi menjadi rasul, awan sentiasa melindungi nabi ke mana saja nabi pergi. Ini panggil irhasat. Irhasat perkara pelik juga, cuma bezanya nama irhasat. Setelah jadi nabi namanya mukjizat. Dan sementara bagi orang yang soleh, orang yang baik, dinamakan ma'unah. Dinamakan ma'unah, pertolongan Allah Ta'ala. Orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, kan pelik, kadang-kadang berlaku pelik. Pertolongan tu datang dalam bentuk yang pelik. Nampak? Tiba-tiba ada pertolongan itu, kita tak sangka pun benda itu berlaku. Contohnya. Jadi berlaku benda itu. Ini perkara yang disebut sebagai ma'unah bagi orang-orang yang soleh. Orang yang hatinya bersih dengan Allah Ta'ala, rohaninya bersih dengan Allah Ta'ala. Dan bagi para awliya pula dinamakan karamah. Karamah, nusrah dan sebagainya. Bagi ahli sihir juga dinamakan sihir dan sebagainya. Ahli sihir, dinama sihir. Dia ada kekuatan yang luar biasa. Tapinya sihir. Yang kita sebut sebagai magic lah, perkara yang pelik-pelik, yang boleh buat macam-macam, boleh telan api lah, macam-macam. Jadi semua perkara yang pelik-pelik yang berlaku. Dalam ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mustahil, boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala boleh berlaku. Sebab itulah kita dalam perjalanan seorang salih ini akan berlaku, akan diberi kurniaan perkara-perkara yang pelik-pelik kadang-kadang berlaku kepada diri kita. Sebab tu Syekh pesan awal-awal, apa saja berlaku pelik kepada kamu, pelik-pelik, perkara-perkara yang pelik, yang luar biasa, yang di luar logik akal kamu itu, kamu kena ingat itu ada juga dia berlaku dalam kota takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak lari daripada kota takdir Allah Taala. Maknanya dalam ilmu Allah Taala, dalam kehendak Allah Taala. Tu maknanya tidak boleh lari hati kita daripada Allah walaupun berlaku keadaan itu. Sebab ada orang yang dapat karamah, dia lupa Allah. Mereka ni dapat ma'unah, dia lupa Allah. Perkara yang pelik, yang magic berlaku pada dirinya sehingga dia lupa Allah. Sehingga dia kata, sebab amalan saya lah. Sebab amal-amal saya yang saya buat amalan-amalan sekian dapat terbang, dapat boleh berjalan atas air, dapat melakukan perkara-perkara yang pelik kerana amalan-amalan saya, kerana zikir-zikir saya. Ini yang berlaku. Jadi Syekh berpesan awal-awal lagi, apa bentuk perkara yang berlaku pelik pada diri kamu sekalipun, ia tetap dalam kota takdir Allah Ta'ala. Kena ingat di situ. Jangan lari daripada Allah Ta'ala. Bukan kerana amal kita yang hebat. Bukan kerana zikir-zikir kita. Bukan kerana wirid-wirid kita yang kita lakukan berlakunya perkara pelik itu. Tetapi semua itu berlaku dalam kota takdir Allah Ta'ala. Amalan adalah jalan saja. Bila dia beramal dengan benar, rohaninya bersih, Allah kurniakan. Bukan kerana amal itu, kerana Allah nak bagi. Allah nak bagi kelebihan-kelebihan kepadanya. Allah mahu bagi perkara-perkara yang pelik yang berlaku kepada dirinya itu. Berlaku pada wali-wali Allah Ta'ala. Sebab itu sebahagian wali Allah ini mereka sembunyikan apa yang mereka dapat itu. Sebab itu bukan matlamatnya. Nampak? Dapat karomah, dapat dia panggil kasyaf, dapat melihat alam jin dan sebagainya, itu bukan matlamat utama dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perjalanan pertama dan utama ialah mendapat cinta Allah itu. Mendapat ingatan kepada Allah, keasyikan dengan Allah, kemabukan dengan Allah Taala, bukan terlarut dengan karomah, terlarut dengan kasyah-kasyah yang dapat.
terlarut dengan kelebihan-kelebihan daripada amal itu. Sebab itu adalah tipu daya, permainan nafsu dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin boleh dapat, tikan takluk lah, macam-macam akan berlaku. Tuhan akan berikan itu sebagai ujian. Nampak, kepada orang, kepada hamba-Nya itu. Sebab itulah Syekh pesan kita jangan terpedaya dalam hal ini. Dan lihatlah, ingatlah, rasailah, pandanglah bahawa dia berada dalam lingkungan master plan Allah Ta'ala juga. Sehebat mana sekalipun karamah kita, sehebat mana kasyaf kita, sehebat mana perkara yang pelik yang berlaku kepada kita, tetap dalam kota takdir Allah Ta'ala. Maksudnya kamu sentiasa kena ingat bahawa semua itu berlaku dengan takdir Allah Ta'ala. Boleh? Jadi kesemua perkara yang mencari adat yang terjadi hasil daripada kekuatan rohani ataupun sihir tadi, tiada sedikit pun mencari kota takdir, bermakna ia tetap dalam hukum takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab tu bagi orang yang ahli sufi, mereka yang memiliki jiwa yang tauhid sufi ini, mereka tak pelik berlaku pelik-pelik pun. Bagi mereka tidak pelik berlaku pelik-pelik sekalipun. Dalam bentuk pelik yang dalam bentuk sihir ke, magic ke apa semua itu berlaku dengan izin Tuhan, dengan takdir Allah Ta'ala. Tak pelik pun. Kita Allah pelik hebatnya orang ni. Bijaknya macam bijaknya orang ni. Magicnya orang ni. Kita tu hairan dah tengok benda pelik. Dari orang yang ada Allah tidak pelik. Kerana Allah boleh buat apa sahaja perkara yang pelik-pelik. Yang lebih pelik daripada itu pun Tuhan boleh buat lagi. Nampak? Jadi segala tipu daya, segala sihir dalam bentuk sihir yang kita sedar ataupun tidak sedar. Nampak? Sihir dalam bentuk fitnah dajjal pun sihir juga. Sihir dalam bentuk iblis dan syaitan pun sihir juga. Tapi dia tetap melihat semua itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan dia yakin Allah boleh sembuhkan, Allah boleh hilangkan segala kejahatan sihir itu. Kerana dia berada dalam takdir dan kota takdir Allah Ta'ala. Ini dikatakan para awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala ini, mereka tidak gerun dengan apa bentuk sekalipun. Kerana dalam hati mereka ini melihat segalanya berlaku itu dalam kota takdir Allah Ta'ala. Teknologi yang ada pada hari ini, dengan kapal terbang jetnya, dengan peluru berpandunya, dengan kereta kebalnya, dengan kapal perangnya, pelbagai bentuk teknologi, semua itu berlaku dalam kota takdir Tuhan. Tuhan kata berlaku. Tuhan kata meletup. Tuhan kata tak meletup. Nampak? Inilah dikatakan mereka yang ada jiwa sufi, jiwa yang ada Tuhan dalam hatinya, mereka tidak gerun dengan sesiapa saja. Sebab itulah pejuang-pejuang tanah Melayu, Datuk Bahaman, Tok Mak Kilau, apa lagi, Tok Janggut, Datuk Abdul Rahman Limbo dan sebagainya. Pejuang-pejuang ini mempertahankan agama, negara dan bangsa ini daripada dijajah British, Jepun, komunis dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka ada kekuatan ini. Mereka tidak gerun dan takut walaupun British memiliki senjata yang hebat ketika itu. Jepun juga memiliki kekuatan ketenteraannya. Tapi mereka tidak gerun sedikit pun. Kenapa? Semua itu berlaku dalam kota takdir Allah Ta'ala. Dalam kota takdir Allah Ta'ala. Cuma dalam masa yang sama mereka buat strategi. Mereka susun strategi mereka itu bagaimana nak hadapinya itu. Inilah kekuatan dan kebijaksanaan yang ada dalam diri dan jati diri Melayu ketika itu. Pejuang-pejuang Melayu. Nampak? Kemudian lagi kalam ini adalah sebagai peringatan agar kita tiada terpedaya. Itu Syekh sebut. Armahum Pak Cu sebut. Supaya kita tidak terpedaya dengan segala perkara yang mencari adat,
lalu menisbahkannya pada kita. Begitu juga kehebatan takdir kita, tadbir kita, kehebatan tadbir kita terhadap urusan hidup kita di masa hadapan. Ia tiada berlaku melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala jua. Supaya kita tak dapat, sebab dalam perjalanan ini ramai yang masuk tariqah, ramai yang masuk dia panggil majlis-majlis zikir, ramai yang masuk majlis-majlis amalan-amalan wirid dan perbagainya. Akan berlaku hal ini, akan berlakunya karamah, berlakunya kasyaf, berlakunya ma'unah, berlakunya perkara-perkara yang pelik yang luar biasa. Sebab tu Syekh pesan awal-awal, apa sahaja bentuk berlaku perkara yang pelik itu, kamu jangan lupa dan terpedaya bahawa semua itu tetap dah berlaku dalam takdir Allah, dalam kehendak Allah, dalam dia panggil perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang azali lagi. Maknanya jangan kita sombong, dapat karamah jangan disombongnya. Dapat kasyaf melihat alam-alam gaib, jangan rasa hebat dah kita itu boleh melihat alam-alam gaib, boleh melihat alam jin, boleh melihat alam bunian, pelbagai bentuk. Jangan rasa hebat. Kerana apa yang kamu dapat lihat itu berada dalam kota takdir Allah Ta'ala juga. Kalau kamu boleh terbang ke, boleh berjalan atas air ke, tembak takluk ke, perkara yang pelik-pelik berlaku pada kamu, tetap dalam kota takdir Allah Ta'ala. Walaupun kamu memiliki kekuatan himmah sekalipun, kelebihan-kelebihan sekalipun, dia tetap dalam takdir. Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita tidak menjadi orang yang lupa daratan. Sebab tu syaitan boleh bermain di sini, tipu daya nafsu boleh berlaku di situ. Bila dah dapat kasyaf, saya dah sampai dah, saya dah hebat dah, kerana saya dah kasyaf, boleh melihat alam jin, boleh tangkap jin masuk dalam botol dan sebagainya. Saya boleh terbang, saya boleh berjalan atas air. Rasa macam hebat dah dirinya itu. Sedangkan kehebatan himmah yang ada pada diri kita itu, dia tetap dalam kota takdir Allah Ta'ala, dalam keizinan Allah Ta'ala juga. Maknanya, apa maknanya? Maknanya hatimu jangan lupa Allah, apa yang berlaku itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tauhid sufi yang mengajar agar kita tidak menjadi orang yang sombong dengan kelebihan, tidak menjadi orang yang sombong dengan apa sahaja kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kekuatan ilmu, kekuatan ibadah, kekuatan kebaikan, kekuatan tubuh badan, kekuatan harta, kekuatan pangkat dan sebagainya, semua dalam takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Ibu-ibu, kakak, aja-aja. Ini adalah adab para pecinta. Tiada boleh mereka menduakan cinta hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada segala cintanya itu. Okey, selesai. Buku saya sudah selesai di sini. Bab yang ketiga ini, kekuatan himmah, tiada mencari kota takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam kita beramal ni, Tuhan akan bagi uji kita dengan pelbagai kelebihan-kelebihan itu. Kelebihan bercakap, kelebihan pangkat, kelebihan harta, kelebihan kebaikan, pelbagai kelebihan lah. Amal-amal, kita beramal-amal sekian, dapat kelebihan sekian. Kena hati-hati di situlah. Kerana di situ banyak permainan dan tipu daya nafsu dalam menghalang kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, selesai. Ada soalan di sini? Ada nak tanya, nak tambah sebelum kita masuk bab yang keempat pada petang ini? Pendek-pendek je tajuk petang ini. Alhamdulillah. Yang penting faham. Ustaz, nak tanyalah Ustaz. Ustaz. Sila. Kalau misalkan kan Ustaz, seseorang tu kematian anak dia lah kan Ustaz.
anak dia tu merupakan anak yang baik, anak yang soleh kan. Dia tahu yang ini takdir Allah. Tapi bila dia dalam masa menghadapi kesedihan tu, dia sering berkata, bercakap. Apakah dia seolah-olah tidak pasrah dan reda, ataupun bagaimana cara nak mengatasi kesedihan tu, Ustaz? Walaupun dia sentiasa dia tahu yang itu takdir, tapi dia sentiasa bercakap. Adakah dengan perbuatannya itu dia tidak begitu reda dengan ketentuan Allah? Cakapnya seolah-olah tidak redha. Kau macam mana? Yelah, macam dia sentiasa bercerita lah, Ustaz. Dia tahu yang anak dia dah meninggal. Anak dia tu merupakan anak yang baik lah. Tapi dia suka bercerita, bercakap. Bila orang datang bercakap tu kan. Mengambil masa yang lama. Apakah itu dia tak redha, ataupun Allah marah dengan cara macam begitu, Ustaz? Kerana terlalu lama sangat dia mengingatkan kematian tu. Baik, dalam bab kematiannya semua orang sedih lah. Jadi sedih adalah satu fitrah yang berlaku dalam jiwa manusia itu. Cuma kadang-kadang kesedihan itu dipanggil terzahir dalam bentuk pelbagai. Dicerita kesedihan tentang apa yang berlakulah maksudnya. Dari satu sudut tengok keadaan lah maksudnya. Sebab dia nak meluahkan, kadang-kadang itu dia meluahkan. Dia bukan tidak redha. Kadang-kadang dia bukan tidak maksudnya tidak boleh terima hal itu. Tapi kadang-kadang dia nak meluahkan. Dia panggil perasaan-perasaannya itu. Keadaannya tak apalah. Satu sudut tidak mengapa. Sekadar untuk meluahkan perasaan saja. Bukan meluahkan rasa tak setuju dengan takdir itu, tidak. Kalau dalam hatinya rasa tak setuju, tak boleh terima, cakap-cakap seolah-olah dia tak boleh terima takdir itu, bermakna hatinya belum boleh terima. Walaupun dia cakap dia terima, tapi hatinya belum boleh terima lagi. Sebab ni soal hati kita tidak tahu nak hukum bagaimana. Sebab soal hati ni hanya dia dengan Allah Ta'ala lah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Moga-moga Allah Ta'ala pandang dengan pengirahmat kepadanya. Apa yang dia cerita pun kita mengharapkan ceritanya sekadar meluahkan perasaan saja. Meluahkan perasaan sedihnya itu. Bukan maknanya dia meluahkan rasa tak setuju dengan takdir itu. Tak. Dia berbagai bentuk lah maksudnya. Berbagai bentuk. Jadi di sini kita tak pastilah nak letak bagaimana. Cuma kita mengharap dan bersangka baiklah kepadanya. Itu saja. Moga-moga kematian anak itu membawa kepada kebaikan kepada dirinya, kesedaran pada dirinya, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Dan lebih-lebih kita tidak tahu sebenarnya. Okey, lagi Pak Mus, macam nak tanya je. Kalau tak ada, kita terus bab yang seterusnya. Moga-moga bab yang ketiga tu dapat fahamlah takdir Allah Ta'ala. Sehebat mana sekalipun, sekuat mana sekalipun, semulia mana sekalipun, kita ini, nampak? Sepandai-pandai mana sekalipun, tetap tidak terkeluar daripada kota takdir Allah Ta'ala. Pandai pun, hebat pun dalam kota takdir Allah Ta'ala juga. Jangan lihat hebat kita, hebat dalam takdir Tuhan. Tu. Baik, seterusnya tajuk rehatkan dirimu daripada tadbir. Rehatkan diri daripada tadbir. Arih nafsak minat tadbir. Ini juga tajuk yang dia panggil tajuk yang membawa kepada kesedaran jiwa, kepada kesedaran hati dan rohani kita ini, supaya kita sedar. Kita sedar segala takdir tadi adalah hak Allah. Jadi bila kita sedar segala takdir hak Allah, maka rehatlah diri kita dalam takdir itu. Dalam takdir maksudnya kita terima segala takdir Allah itu. Jangan berbimbang-bimbang dalam takdir Allah Ta'ala. Tapi kita banyak bimbang. Sebab itulah timbulnya pelbagai rungutan, pelbagai komen-komentar yang tak setuju macam-macam lah, sebab kita tidak belajar rehat dengan dalam tadbir Allah Ta'ala. Kata Syekh, arih nafsak minat tadbir,
fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Rehatkanlah jiwamu daripada tadbir, kerana apa-apa yang telah dilaksanakan oleh orang lain tiada perlu engkau lakukannya sendiri. Maknanya rehatkan dirimu daripada tadbir, mana rehatkan dirimu daripada berbimbang-bimbang. Apa? Jangan berbimbang, lebih-lebih bimbang pula dalam hidup ni, dalam urusan, terutama urusan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ditadbirkan oleh Allah Ta'ala itu. Kerana apa yang telah dilaksanakan oleh orang lain, mana apa yang Allah Ta'ala telah uruskan itu tiada perlu engkau lakukan sendiri. Tak payah dah, sebab Allah Ta'ala uruskan kita. Apa? Dalam hal-hal tertentu. Baik, boleh faham tak tajuk? Moga-moga faham. Kita tengok kepada huraian. Ini adalah sebahagian daripada adab orang yang hendak berjalan menuju kepada Allah. Sebab kita hikam ni dia banyak mengajar adab hati kita, adab rohani kita, adab batin kita dengan Allah Ta'ala. Kalau dalam bab yang pertama tadi, bab yang ketiga tadi, adab kita ialah melihat segala takdir itu Allah yang melakukan. Itu adab dia. Kalau melihat, kerana kehebatan kita, perkara yang pelik berlaku pada kita, kerana amal kita, kerana kebaikan kita, kerana zikir-zikir kita, ini tidak ada adab dengan Allah Ta'ala dalam bab kota takdir tadi. Dalam bab dia panggil kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Adab kita melihat segala karomah ke, kasyaf ke, kelebihan ke, ia datang daripada takdir Allah Ta'ala. Ini adab. Maka dalam bab ini pula mengajar kita akan adab sebagai seorang hamba yang menuju kepada Allah Ta'ala setelah seorang salih itu beramal dengan penuh tekun dan ikhlas, sabar dan redha dengan pilihan Allah Ta'ala ke atasnya, dan dengan meyakini bahawa segala sesuatu itu adalah di dalam lingkungan kota takdir Allah Ta'ala. Dia yakin semua berlaku tu Allah berlaku, Allah yang mentakdirkan walaupun hebat sekalipun. Apa? Tu. Maka di sini Syekh mendatangkan suatu nasihat lagi yang merupakan ubat bagi permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pesan lagi Syekh berpesan kepada rohani, sebab dia berbicara ini bicara rohani daripada hati ke hati. Melalui akal lah. Melalui akal, tapi daripada hati ke hati nasihatnya itu. Iaitu apa dia? Rehatkan dirimu daripada tadbir. Rehatkan dirimu daripada tadbir. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, ketika menyenaraikan aqabah awarid yang pasti ditempuhi. Aqabah awarid ini halangan-halangan yang mesti dilalui dan ditempuhi oleh seorang yang salih nak menuju kepada tauhid sufi dan menyempurnakan kehambaan kepada Allah. Dia akan hadapi halangan-halangan ini. Ini disebut sebagai aqabah awarid. Yang pasti ditempuhi oleh para salih, menyebut di antaranya ialah kebimbangan tentang keadaan masa akan datang. Ini halangan yang dihadapi oleh para salih. Kebimbangan, berasa bimbang. Ini halangan sebenarnya. Bimbang, takut ini, macam-macam takutlah. Macam-macam kebimbangan. Dari segi bahaya, bencana dan sebagainya. Ya, kita kena diminta berhati-hati, tapi jangan sampai bimbang, sampai lupa Allah. Bimbang boleh, tapi jangan sampai bimbang yang membawa lupa Allah. Sehingga takut tu, sehingga kurang harap kita kepada Allah. Kebimbangan inilah yang dikatakan tadbir. Kebimbangan inilah yang dikatakan tadbir. Justru ia dihadapi dengan menyerahkan pada Allah dengan meyakini kasih sayang Allah Ta'ala dalam setiap takdirnya itu. Banyak bimbang kan kita. Bimbang tak dapat makan, bimbang tak dapat ini, bimbang begini, bimbang. Banyaklah bimbang-bimbang ini. Kenapa? Kerana kurang keyakinan kita kepada Allah.
kurang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bimbang. Sedangkan Allah Taala sudah jaminkan tentang rezeki kita. Rezeki ni Tuhan sudah jamin dah. Sudah jamin dah pada kita. Tapi bimbang tu masih tebal lagi, masih kuat lagi, bimbang. Tahu dah rezeki semua daripada Allah. Rezeki, jodoh, kehidupan dan kematian kita itu. Tu banyak kita bimbang di situ. Bimbang tak dapat makan, bimbang tak dapat kerja, bimbang kena buang kerja. Bimbang lagi, bimbang kelaparan, bimbang, banyak bimbang-bimbang. Kebimbangan tu kena ada, tapi janganlah sampai kita kehilangan Allah dalam bimbang ini sehingga kita mengambil urusan Tuhan. Sehingga kita tak yakin pada Allah. Sebab itulah kadang-kadang menyebabkan hidup kita ini gelisah. Hidup kita tidak tenang. Hidup kita penuh dengan ketakutan dan pelbagai. Kenapa? Kerana kita banyak bimbang-bimbang. Bimbang inilah dipanggil tadbir. Allah sudah tadbirkan kita. Allah sudah susun untuk kita. Tapi kita banyak bimbang. Banyak bimbang. Bimbang. Padahal kalau buat pun okey je. Kalau tak buat pun okey sebenarnya. Tapi bimbang tu ada. Kebimbangan tu. Maka justru itulah hadapi dengan menyerahkannya pada Allah dengan meyakini kasih sayang Allah Ta'ala. Apa yang berlaku itu? Serah pada Allah Ta'ala lah maksudnya. Bimbang takut wabak. Wabak kena ada kebimbangan tentang wabak, corona dan sebagainya. Tapi janganlah sampai bimbang itu hilang Allah di situ. Apa? Hilang pergantungan hati kita kepada Allah. Maknanya kalau tak buat ni, kena ni wabak ni. Kalau tak ambil ni, kena ni. Kalau tak kena kalau tak ambil vaksin ni, bahaya sini. Ini panggil kebimbangan yang tidak pasti sebenarnya. Sehingga menjadi kebingungan berlaku orang. Kebingungan dan kebingungan itu. Bimbang, sangat bimbang. Kena tambah pula cocok ni vaksin penggalak lah apa semua sekali. Bukan kata tidak boleh. Tapi itu kebimbangan itu sehingga lupa Allah, hilang Allah itu yang paling bimbang sekali pada kita. Apa? Kehilangan Allah itulah yang paling kita bimbang daripada penyakit-penyakit yang lalu datang. Daripada kebimbangan ini menyebabkan orang-orang umrah tak boleh pergi umrah. Diskat daripada umrahnya sebab bimbang. Takutnya lebih itu. Sedangkan urusan semua itu dalam urusan Tuhan, dalam tadbir Allah Ta'ala berlaku. Inilah bila hilang Allah dalam diri, maka hilanglah jati diri. Mudah terpengaruh dengan pelbagai pengaruh dan faktor-faktor sekeliling. Nampak? Kita bukan menentang mana-mana dan kita bukan menyokong mana-mana. Tapi kita berhati-hati dalam setiap keadaan. Baik. Maka di sisi para ulama sufi, tadbir ada dua. Tadbir ni ada dua. Urusan kebimbangan ni ada dua. Maksudnya sebab itulah kata bimbang boleh. Tapi bimbangnya bagaimana? Kebimbangan yang bagaimana? Di sisi ulama sufi, tadbir itu ada dua. Tadbir yang terpuji dan tadbir yang tercela. Kebimbangan yang terpuji dan kebimbangan yang tercela. Ada juga bimbang yang baik. Ada juga bimbang yang tidak baik, yang dicela. Tadbir yang terpuji ialah perancangan yang dibuat untuk hal-hal masa hadapan, sama ada yang berkaitan dengan duniawi ataupun ukhrawi, sedang hati menyerahkannya sepasrah-pasrah pada takdir Allah Ta'ala dan menerima apapun natijahnya. Ini dikatakan takdir yang terpuji. Takdir yang terpuji. Mana dia buat perancangan? Bukan dia duduk sahaja, dia buat perancangan. Dia bimbang, dia buat perancangan, dia susun, dia panggil strategi dan perancangannya itu. Dalam masa yang sama, dia serah kepada Allah. Apa sahaja berlaku natijahnya, dia sudah bersedia untuk menyerah pada Allah. Dia tidak bimbang. Berjaya ke tak berjaya, dia serah pada Allah Ta'ala dah. Jadi kebimbangannya berada dalam kepasrahan kepada Allah. Ini panggil kebimbangan yang terpujilah, kebimbangan yang diharuskan. Adapun tadbir terkeji, bimbang yang terkeji ialah bila bagaimana tadbir yang disertai dengan perasaan berbimbang-bimbang akan natijahnya, takut.
Apa? Dah buat dah urusan, dia buat dah usaha ikhtiar tapi takut lagi. Takut tak jadi, takut kena juga, takut banyaklah takut-takut ini. Maknanya dia tidak menyerahkan natijahnya kepada Allah. Dia tetap duduk dalam kebimbangan. Ini panggil adab manusia jauh dengan Allah Ta'ala. Manusia tidak beradab dengan Allah Ta'ala, iaitu mereka berada dalam bimbang, dia usaha tapi tetap dalam takut dengan natijahnya itu. Dia tidak mahu menyerah natijah itu kepada Allah. Sebab itu mereka duduk dalam kebimbangan, berada dalam ketakutan. Dahlah dia takut, dia menakut-nakutkan orang lain pula. Itu masalah lagi. Dia dah takut dengan corona, dengan keadaan itu, dia pula menakut-nakutkan orang lain pula dengan macam-macam tindakan-tindakan yang tak munasabah, yang tak masuk akal. Kadang-kadang tindakan itu tak masuk akal sekalipun, kerana kebimbangan yang tidak berdasarkan kepada Tuhan, berdasarkan kepada WHO dan sebagainya. Minta maaf lah dia sebut begitu. Ya Allah, setelah seorang itu membuat perancangan yang rapi, tadbir, kemudian dia susuli dengan usaha yang bersungguh-sungguh, maka hendaklah dia pada masa yang sama menyerahkan natijahnya pada Allah. Itulah sebenarnya yang sepatutnya. Bimbang ada, dalam masa yang sama usaha dan ikhtiar. Dan dalam usaha ikhtiar juga, segala usaha ikhtiar itu diserah kepada Allah. Apa saja natijah yang Allah Ta'ala mahu takdirkan kepada dirinya itu. Berjaya ke tak berjaya, lulus ke tak lulus, dia serah pada Allah. Dia sudah sedia dah terima. Tak berjaya pun dia sabar dengan gagalnya itu. Kalau berjaya, dia syukur dengan kejayaannya itu. Dia tidak bimbang lagi dalam. Dia bimbang tapi dalam keadaan tidak bimbang, kerana dia sudah menyerah kepada Allah. Ini bimbang, buat ada usaha macam-macam, tapi bimbang lagi dengan keputusan. Takut lagi dengan keputusan. Tak yakin dengan Allah Ta'ala. Tu. Kerana kehebatan tadbir dan kesungguhan usahanya itu, tiada boleh mencari kota takdir Allah Ta'ala. Batu Syekh besar lagi. Sehebat mana usaha kamu, sehebat mana ikhtiar kamu, kajian-kajian kamu itu, dia tidak boleh terlepas daripada kota takdir. Sebab tu kena serah pada Allah. Serah pada takdir itu, natijah itu pada Allah. Macam banjir, contoh banjir. Kita dah buat persiapan macam-macam banjir, persiapan nak hadapinya begini. Takutnya bimbang juga, takut banjir. Tapi hati seseorang itu, dia serah pada Allah. Dia setelah dia usaha, dia serah pada Allah. Hatinya tenang ketika itu. Dia serah pada Allah. Apa nak jadi, jadilah. Dia sudah usaha dan ikhtiarnya itu dengan pelbagai bentuk. Kalau berlaku juga, musibah itu menyebabkan berlaku kena, dia redha dan pasrah pada Allah. Sebab semua itu berlaku dengan takdir dan kehendak Allah Ta'ala juga. Dengan doanya, dia redha dengan segala takdir Allah Ta'ala itu. Baik Mana lagi? Adab hamba ialah melaksanakan sebaik mungkin. Adapun natijahnya, ini adab. Adab hamba ialah usaha ikhtiar. Iyyaka na'budu. Dia usaha dan ikhtiar itu. Jadi natijahnya, adapun natijahnya itu adalah hak Allah Ta'ala. Ini dikatakan wa iyyaka nasta'in. Dia usaha, ikhtiar dan dia menyerah kepada Allah. Sedang apa yang ditakdirkan berlaku itulah yang terbaik kepada dirinya itu. Yang terbaik. Kalau berlaku juga perkara yang kita tidak suka, yang kita tidak setuju, maka kita belajar yakin inilah yang terbaik untuk kita. Macam-macam kita makan ubat, macam-macam kita usaha pelbagai bentuk untuk supaya tidak berlakunya penyakit pada kita. Tapi bila berlaku juga, maka belajarlah berserah, belajarlah redha di situ. Tuhan tidak melihat perkara natijah itu. Yang dilihat ialah hati kita ini sebenarnya. Allah tidak melihat natijah berjaya ataupun tidak. Allah melihat kejayaan yang sebenarnya ialah hati kita boleh menerima takdir Allah Ta'ala itu. Itu sebenarnya natijah di sisi Allah. Kalau berjaya, syukur pada Allah, maka berjayalah dia. Kalau tak berjaya, dia sabar.
dia redha dengan takdir Allah Ta'ala itu, maka inilah orang yang berjaya. Walaupun pada zahirnya tidak berjaya, tetapi sebenarnya hatinya berjaya dengan di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia boleh redha dengan segala takdir Allah. Dia boleh sabar dengan segala ujian Allah Ta'ala. Dia berjaya di sisi Allah. Lepas tu kejayaan sebenar bukan di luar. Kejayaan sebenar itu bukan pada luar semata-mata. Kejayaan sebenar ialah hati itu, yang sentiasa ingat kepada Allah, yang sentiasa pasrah kepada Allah, yang sentiasa tiada kebimbangan dengan Allah. Urusan tadbir dia serah kepada Allah. Inilah sebenarnya kejayaan. Nampak? Kejayaan sebenar ialah hati yang pasrah kepada Allah. Hati yang sentiasa ingat kepada Allah. Hati yang sentiasa sufi dan suci dengan Allah Ta'ala. Itulah kejayaan yang sebenar di sisi para ahli sufi. Nampak? Baik, sikit lagi, sambung. Tadbir pada bahasa ialah menjaga atau memerintah. Adapun pada istilah kaum sufi, tadbir, sebab tu Syekh kata arif nafsak anit tadbir. Rehatkan dirimu daripada tadbir. Maksudnya rehatkan dirimu daripada berbimbang-bimbang dengan natijah yang aku akan berikan. Serahlah kepada Allah itu. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Tapi itulah kita bimbang kan. Banyak bimbang kita. Bimbang tak dapat kerja, bimbang tak dapat makan, bimbang takut begini, bimbang takut begitu, macam-macam. Banyak kita tidak menyerah pada Allah. Kenapa? Kerana kita belum benar-benar mengenal Allah. Kalau kenal Allah, pasti kita akan serah. Tidak ada kebimbang sedikit pun. Sebagaimana seorang yang, kalau seorang itu dia naik kereta, kemudian dia keretanya rosak, lalu dia akan fikirlah nak letak di tempat kedai pomen mana. Pasti dia akan cari pilih pomen yang dikenal. Dia yakin, dia pasrah. Maksudnya kalau dia kenal pomen itu, dia letak kedai itu seminggu pun tak apa. Tidak ada kebimbangan langsung. Mana diserahkan urusan tadbir itu dan dia tidak ada kebimbangan. Kenapa? Dia kenal pomen itu baik. Dia tak akan tukar barang-barang dengan begitu saja. Dia tak akan tipu dalam bab baiki keretanya. Jadi dia tenang. Dia boleh tidur seminggu di rumahnya. Keretanya di workshop dan sebagainya. Dia tak ada kebimbangan. Tapi kalau tidak kenal pada pomen itu, sikit-sikit kita tanya, sikit-sikit telefon, sikit-sikit tanya ni. Jadi hati berbimbang-bimbang. Sebab apa? Belum mengenal komen itu. Begitulah orang yang mengenal Allah, segala takdir dia, tidak ada kebimbangan dengan Allah. Dia usaha, dia ikhtiar, tapi tidak ada sedikit pun kebimbang. Kenapa? Kerana dia tahu dan yakin Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu maha adil, Allah itu maha segala-galanya dengan sifat kesempurnaan dan kebaikannya itu. Sebab itu dia diserah pada Allah. Nampak? Kalau dia ditakdirkan sakit pun, dia redha dengan segala takdir itu. Dia sabar dan redha. Sebab apa? Sebab dia nampak yang sakit inilah baik untuk dirinya. Sakit inilah maknanya kasih sayang Allah Ta'ala. Sakit inilah tempat Allah Ta'ala nak mengangkat darjatnya itu. Nak ampunkan dosanya itu. Sebab dia kenal Allah itu. Ini dikatakan orang yang maksudnya dia tidak ada berbimbang-bimbang dengan Allah Ta'ala, dengan segala takdir itu. Dia sudah sedia dah. Sudah sedia dah, sudah pasrah. Apa saja natijah yang diberikan kepadanya itu. Dalam masa yang sama dia usaha dan ikhtiar. Ia bermakna tadbir itu bermakna berbimbang-bimbang dengan natijah perkara yang dirancang dan diusahakan sehingga membawa hatinya tiada bergantung pada Allah. Ini dibimbangi. Bila bimbang dengan sesuatu natijah itu, seolah-olah dia tidak yakin kepada Allah. Ini panggil adab. Hamba dengan Allah sangat-sangat tidak ada adab lah maksudnya. Kenapa dia tidak beradab dengan Allah? Sebab dia tidak kenal Allah betul-betul. Kalau dia kenal Allah, dia yakin kepada Allah, dia pasrah pada Allah, tidak ada kebimbangan sedikit pun tentang natijahnya. Keputusan daripada Allah. Dia tak kisah.
Dia tak kisah. Kaitan makna bahasa dan makna istilah sufi ialah yang memerintah dan yang menjaga itu hakikatnya adalah Allah. Mana yang menjaga sebenarnya Allah, yang mentadbir sebenarnya Allah, yang memerintah sebenarnya Allah. Jadi kalau kita yakin betul-betul Allah yang mentadbirkan, apa perlu dibimbangi lagi? Awak? Ini soalnya begitu. Cuma bila tak yakin bermakna kita belum kenal Allah betul-betul. Kita belum yakin pada Allah betul-betul. Baca saja ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tapi hati belum yakin pada Allah. Demai ya ke? Nak buat ni ya ke? Kan jadi begini, kan jadi begitu. Macam ni banyak akal kita ni bermain-main dengan kebimbangan. Usaha dah tapi bimbang lagi. Ikhtiar dah, usaha dah, bimbang lagi. Kerana kita tidak yakin kepada Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala biarkan kita begitu saja. Ikut kau lah, kau nak buat apa saja. Sebab tu kadang-kadang dalam ada seorang ibu dalam mendidik, mengajar dan menyusun pendidikan anak-anaknya itu. Dihantar anaknya sekolah agama, hantar sekolah tahfiz, hantar sendiri. Macam-macam lah dihantar, dia sanggup keluarkan duitnya yang banyak dengan yuran yang banyak itu. Yang mahal pun dia sanggup hantar. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdir uji padanya itu. Uji dengan apa? Dengan anak yang tahfiz itu, dengan diuji dengan dadah. Berlaku dadah. Jadi penagih dadah anaknya. Belajar tahfiz, belajar agama, akhir sekali dadah. Terjebak dengan dadah. Termenung dia. Datang pula tanya kenapa saya dah bagi dah macam-macam pendidikan anak saya ini atas sekolah sini, tiba-tiba datangnya pula akhir sekali kenapa jadi juga dengan dadah, dengan penagih dadah ini. Saya kata maknanya sebenarnya dalam pendidikan kita ni, kita banyak diri kita yang menyusun anak kita. Kita tidak banyak menyerah kepada Allah. Kita banyak bimbang dengan macam-macam kebimbangan. Bimbang ada tapi kita lupa Allah dalam pendidikan itu. Kita rasa kita lah, saya hantar anak saya sini, mungkin dia jadi baik. Kita hantar sini, kita lupa Allah. Yang mendidik sebenarnya Allah. Hakikat yang mendidik anak-anak kita itu Allah. Tapi kita lupa Allah di situ. Lalu Allah menguji kita kadang-kadang. Sebab kita kurang harap kepada Allah. Tapi kalau kita sudah harap kepada Allah, yakin dengan Allah, kita pasrah pada Allah, letaklah anak di mana pun. Sekolah agama ke, sekolah akademik ke, sekolah menengah biasa ke, kalau kita serah pada Allah, Tuhan akan jaga anak itu sebenarnya. Tuhan akan jaga anak itu. Letaklah di sekolah mana pun. Kalau Tuhan jaga, kalau kita serah pada Allah, kita tidak ada kebimbangan lagi tentang ini. Kita serah pada, kita usaha. Sebab anak kita tidak semuanya nak sekolah nak sekolah masuk tahfiz semua, tak. Yang penting kita ini menyerah pada Allah. Itu yang penting dalam pendidikan anak-anak. Menyerah kepada Allah itu. Barulah kita susun. Nak letak ke mana, nak letak sini ke sana-sana. Hati kita mesti serah dulu pada Allah. Tapi hati kita banyak bimbang. Apa? Nak letak ni takut, nanti jadi begini. Takut ni jadi. Banyak takut. Kita tidak yakin kepada Allah. Sebab itu kadang-kadang Allah menguji ibu begitu. Sampai anaknya dia menjadi penagih dadah. Menangis. Tak berlagulah kita kata. Kenapa? Kerana berbimbang-bimbang lebih. Sehingga dia tidak, dia menyusun, mendidik itu dengan diri dia sendiri. Dia tidak menyusun dengan Tuhan. Nampak? Walaupun dia kadang-kadang doa, tapi hatinya masih bimbang. Tak yakin dengan Tuhan lagi. Kalau yakin dengan Tuhan, letaklah sekolah mana pun Tuhan akan jaga. Nampak? Bila kita nak pilih letak pun, Tuhan akan tunjuk dan ilhamkan kepada kita ni sekolah mana yang sesuai dengan anak kita. Nampak? Itu bezanya pendidikan anak-anak ini. Kalau kita tidak meletakkan keyakinan kepada Allah, lebih bimbang kita daripada Allah, maka Allah uji kita dengan hal demikian itu. Baik, sekali lagi, kaitan makna bahasa dengan makna istilah sufi ialah memerintah. Walaupun pada zahirnya kita yang merancang dan melaksanakannya itu. Kita rancang, kita laksanakan.
Ia kerjanya bukan kerja Allah, bukan kerja kita. Apa yang kita rancang datang daripada idea Allah. Apa yang kita buat datang daripada sifat kudrat dan irada Allah. Semuanya berlaku dengan Tuhan. Jangan lupa Allah, maksudnya jangan lupa Allah lah apa yang kita buat itu. Jangan lupa Allah. Adab hamba, dia tidak lupa Allah dalam segala perancangan, dalam segala gerak kerjanya itu. Dia tidak lupa Allah. Buat bantuan lah, contohlah bantuan banjir ke apa. Dia tidak lupa Allah di situ. Kalau lupa Allah, dia akan menjadi orang yang rasa dia mulia dengan boleh bantu orang ni, boleh bantu ni, rasa dia mulia, dia rasa hebat, dia rasa dirinya. Dia menjadi orang yang tertipu dengan dengan kebaikan yang dilakukan itu. Sehingga dia bimbang pula, takut orang tak nampak pula dia. Takut orang tak lihat, tak dapat dia tengok dia kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dia viral, bukan kata viral tidak boleh. Tapi itulah kebimbangan. Dia buat baik, dia bimbang pula takut orang tak tahu dia buat baik. Masalah juga. Sedangkan orang ada Allah, dia tak peduli orang tahu ke, orang tak tahu ke. Itu bukan keutamaan dalam dirinya. Yang penting dia dapat bantu atas dasar cinta kepada Allah. Keyakinan mereka itu kepada Allah. Bukan mencari pujian-pujian manusia, mencari kemasyhuran nama dan sebagainya. Jadi sebab itulah Syekh mengatakan di sini pada hujung kalam tersebut, apa yang sudah dilaksanakan oleh orang lain, tiada perlu engkau lakukannya sendiri. Mana orang yang bertauhid, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, artinya diam dalam kekentalan kota takdir Allah. Dia diam dia. Itu dia. Dia tidak bimbang. Dia diam dengan dia sudah sedia dengan segala takdir Tuhan. Apa Tuhan nak natijahkan kepadanya, dia sudah sedia. Dia diam. Berjaya pun, alhamdulillah. Tak berjaya pun dia sabar. Dia redha dengan Allah. Ini dikatakan mereka yang beradab dengan Allah Ta'ala, hati mereka ini dalam sesuatu peristiwa, sesuatu keadaan, sesuatu ujian, sesuatu perkara yang berlaku. Maka dia sudah tidak lagi memandang pada zahir, tetapi di sebaliknya. Tiadalah kehidupan ini dari sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil, melainkan adalah cerita tentang Allah. Dia nampak semua cerita Tuhan. Nampak? Sebab itu tidak bimbang. Dia nampak cerita Allah belaka. Takdir Allah Ta'ala itu cerita Allah Ta'ala semua. Berjaya ke, tak berjaya ke, sihat ke, sakit ke, terkena begini ke, begitu ke, dia tak kisah. Sebab dia hanya melihat cerita Allah. Dia melihat di balik cerita itu Allah yang menyusun, Allah yang menceritakan dirinya yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha berkuasa, yang maha menguji, yang maha mentakdirkan, yang maha segala-galanya itu. Inilah sufi. Inilah tauhid sufi. Dia memandang Tuhan semata-mata di balik apa yang berlaku, natijah-natijah yang berlaku. Sebab itu dia tidak bimbang dalam keadaan. Bimbang ada, tetapi tidaklah bimbang itu sampai melampau sehingga hilang Allah Ta'ala dalam pegangan hidupnya itu. Jadi alam ini adalah layar yang menayangkan filem tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh itu, duhai para perindu ilahi, tetapkanlah hatimu pada memandang wajah Allah dan jangan sekali engkau berpaling walau sedetik sekalipun. Maksudnya, areh nafsak anit tadbir, rehatkan dirimu daripada mengambil urusan orang lain. Kerana semua itu berlaku adalah penceritaan tentang Allah, penceritaan tentang diri Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah semata-mata. Jadi orang yang kenal Allah, dia senyum dengan takdir. Dia senyum dengan peristiwa. Dia senyum dengan cerita-cerita itu. Sama ada senyuman dalam kesedihan atau senyuman dalam kegembiraan. Dengan nikmat mereka gembira dengan senyum. Dengan ujian-ujian mereka gembira dengan kesedihan. Gembira dengan kesedihan. Boleh faham? InsyaAllah itulah bicara hikam memperbaiki adab-adab batin kita dengan Allah Ta'ala. Supaya betul dan tegak dengan Allah. Supaya benar dengan Allah. Supaya tidak lari daripada Allah. Sentiasa memandang dan menyaksikan akan hak Allah Ta'ala dalam segala takdir, agar tiada kebimbangan dalam hidup kita ini.
Agar tiada kebimbangan. Kita banyak bimbang anak jadi macam ni, bimbang tak dapat ini, bimbang macam-macam bimbang. Sedangkan ini adalah cerita dan permainan sahaja. Senda gurau Allah Ta'ala kepada diri kita saja. Jadi orang yang memahami senda gurau ceritaan ini, mereka tenang saja. Dalam hadapi dia tenang. Sakit, sihat, semuanya dalam ketenangan. Inilah rahsia ketenangan. Rahsia kebahagiaan ialah apabila hati ini sudah dia panggil celik matanya memandang segala apa yang berlaku itu, takdir itu adalah dia panggil cerita Allah. Cerita Allah. Cerita Allah. Tajuknya Allah, 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 itu tajuknya. Ceritanya pada orang ni puji kita, orang ni maki kita, orang ni hina kita. Cerita Allah juga di situ. Cerita pada kita pula, ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang seronok, ada yang gembira, ada yang sedih. Semua cerita menceritakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandanglah segala apa yang berlaku itu adalah dalam urusan tadbir Allah Ta'ala. Jangan maksudnya belajar di sini, jangan kita berbimbang-bimbang sangat tentang takdir Allah. Hidup santai-santai, hidup tenang-tenang, bahagia, barulah dia sempurna hamba di sisi Allah Ta'ala. Sufi adalah kehidupan yang tenang. Orang yang duduk dalam tauhid sufi ialah jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia. Walaupun orang tengok di luar, ya Allah teruknya, tapi dia bahagia dengan Tuhannya itu. Kerana hatinya memandang, menyaksikan Tuhan semata-mata. Okey, sila. Wallahu a'lam. Ada nak tanya? Nak tanya, nak tambah, nak apa sekarang? Boleh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh saya tanya? Okey, nama saya Mazia. Yang saya nak tanya ni sebenarnya simple lah. Dia keluar sikit daripada tajuk. Maaf kalau apa ni, boleh laluan dan sebagainya. Dari segi bahasa, kalau katakan kita berdoa tu kan, kita gunakan kata nama kau dan aku. Adakah itu kasar jika dibandingkan kalau macam kita gunakan macam ya Allah, hamba dan sebagainya? Apa pendapat Ustaz dari segi bahasa itu sendiri? Terima kasih. Dari segi bahasa syariat dan bahasa hakikat. Kadang-kadang kita ya Allah engkau lah yang maha pengampun. Ya Allah, engkau mohon aku mohon pada engkau ya Allah. Kadang-kadang sebut aku. Kadang-kadang sebut hamba. Sebenarnya itu istilah-istilah bahasa-bahasa pada kita kadang-kadang kasar. Tetapi pada Allah itulah yang sesuai dengan jiwa kita. Sebenarnya bila kita doa, apa yang sesuai dengan kita? Kita nak sebut engkau ke? Ya Allah, ya Allah. Nak sebut ya Allah pun boleh. Ya Allah, engkau lah yang maha segala-galanya ya Allah. Kalau pada kita bahasanya kasar, engkau aku. Tapi pada Allah itu bahasa jiwa kadang-kadang. Dia bahasa jiwa. Bahasa yang lembut. Bahasa walaupun nampak kasar, tetapi di situlah kerendahan hati kita kepada Allah. Bahasa engkau. Engkaulah ya Allah. Engkaulah ya Allah. Pada kita mungkin kau, aku, bahasa kasar. Tapi pada Allah tidak. Sebab bahasa pada Allah, doa dengan Allah ialah bahasa jiwa. Perasaan kita itu dengan Allah. Kalau kita sebut engkau, tapi hati kita rasa itulah yang sesuai untuk panggilan kepada Allah. Paling engkau itu. Engkau pada makhluk, masa sama kita nampak macam kasar. Tapi bila engkau pada Allah, dia tak jadi kasar kadang-kadang. Dia panggil jiwa tu jadi tidak kasar. Tidak kasar. Bahasanya jadi lembut. Tengok keadaan lah maksudnya. Ya Allah, biasanya gitulah. Ya Allah, engkau lah yang maha penyayang. Engkau lah maha penyayang. Ampunlah dosa aku, ya Allah. Sebut aku pun tak apa. Allah tidak kisah. Yang penting adat kita ialah rohani kita itu. Aku itu maksudnya rasa kehambaan kita pada Allah. Dia tak boleh nak sama kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita minta sama kita, wahai saudara, wahai engkau
Jadi kadang-kadang kasar sesama kita. Pada saya tidak ada masalah lah maksudnya. Di istilah-istilah saja kelembutan jiwa. Walaupun sebut engkau, tetapi hatinya lembut. Hatinya lembut maksudnya hatinya mengenal Allah, dia lembut. Sebut engkau itulah dipanggil cepat menghubungkan jiwa kita dengan Allah, tak ada masalah. Situasi yang berbeza lah dengan makhluk, dengan manusia. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengampun, Engkau lah yang Maha Pemurah, Engkau lah segala-galanya ya Allah, Engkau lah ya Allah. Ini panggil bahasa dia panggil bahasa kehambaan lah. Engkau tu dengan kita ni bahasa kehambaan. Kalau kita engkau aku tu bahasa kawan. Kawan mengawan. Kawan, dia lah beza situasi. Pada Allah insya-Allah tak ada masalah. Allah memang nak sebut Allah pun boleh, nak sebut ya Allah engkau. Engkau bahasa lembut sikit, bunyi lembut engkau. Lagi bahasa cinta, ialah bahasa cinta, bahasa jiwa bangsa, bahasa jiwa dia menjiwai, menjiwai. Bahasa orang Jawa lagi lah, nampak macam kasar tapi sebenarnya dia lembut sebenarnya. Bahasa orang Jawa, orang mana ya, dengan mak dia pun panggil engkau gitu je. Engkau aku pun. Hubungan kasih sayang tu berlaku. Walaupun nampak kasar di luar, tapi hubungan kasih sayang berlaku di dalam. Panggil mak dia engkau je. Engkau. Engkau aku je cakap dengan mak dia. Nampak macam kasar tapi itulah bahasa mereka itu. Yang sebenarnya jiwa, bahasa cinta, bahasa jiwa bangsa. Ustaz, bolehlah kita tutup Ustaz? Wallahu a'lam. Hukum 346 Baik. Nampak mendung belaka, semua senyap sunyi. Nampak macam nak hujan belaka. Baiklah, moga-moga dapat fahamlah dua tajuk yang kita bicara pada petang ini. Moga fahamlah. Tajuk yang pertama ialah apa dia tadi? Tajuk pertama apa dia? Tengok buku lah Ustaz. Baru belajar dah lupa dah. Tajuk dia susah. Tajuk kota takdir. Tiada mencarikan kota takdir. Jangan lupalah apa-apa berlaku kehebatan pun jangan lupa Allah. InsyaAllah. Yang kedua, rehatkan dirimu daripada berbimbang-bimbang dengan takdir Allah Ta'ala. Belajarlah tenang, santai dengan takdir Allah Ta'ala. Terima dengan baik, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Sabar dengan Allah Ta'ala. Barulah jadi hamba, betul-betul hamba. Boleh menerima segala takdir. Wallahu a'lam, moga dapat difaham. Ampunkan dosa kita, dia bersihkan hati kita ini daripada segala dosa-dosa, daripada segala perkara-perkara yang kurang adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita benar menjadi hamba Allah, benar menjadi hamba yang benar di sisi Allah Taala ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir. Ampunkan segala dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesilapan, kesalahan dan kejahilan kami ya Allah, kegelapan hati kami ya Allah, kebodohan kami ya Allah, kesombongan jiwa kami ya Allah. Ampunilah segala-galanya ya Allah. Bersihkan hati kami daripada segala dosa dan noda ya Allah. Sucikan jiwa kami daripada segala maksiat, daripada segala sifat-sifat mazmumah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa guru kami ya Allah. Kau angkatlah darjat dan muliakan guru kami semua ya Allah. Muliakan ya Allah, ampunlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Dan engkau angkatlah darjat keduanya ya Allah dan muliakan di sisimu ya Allah.
Ya Allah, ampunlah dosa seluruh umat Islam yang berdosa, Ya Allah. Ya Allah, ampunlah seluruh umat Muhammad ini, Ya Allah. Rahmatilah umat Muhammad ini, Ya Allah. Peliharalah umat Muhammad ini, Ya Allah. Selamatkan umat ini, Ya Allah, daripada segala musibah, daripada segala bala bencana, Ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah hati kami yang mati ini. Cahayakanlah hati kami gelap ini, Ya Allah. Lembutkanlah hati kami keras ini, Ya Allah. Limpahkanlah hati-hati kami cahaya-cahaya adabiah yang benar, Ya Allah, dalam menghadapi segala kehidupan ini, Ya Allah, dan melihat segala takdir-Mu, Ya Allah, dalam kebaikan, Ya Allah, dan memandang segala apa sahaja yang datang daripada-Mu, Ya Allah, kelebihan-kelebihan yang ada pada kami, Ya Allah, semuanya berlaku dengan takdir-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah hati kami untuk melihat takdir-Mu, Ya Allah. Hidupkanlah hati kami untuk menyaksikan segala takdir-Mu, Ya Allah. Ini segala takdir-Mu, Ya Allah, dengan penuh damai, aman, dan penuh dengan ketenangan, Ya Allah. Hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan tauhid yang benar, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan umat ini daripada segala fitnah akhir zaman, daripada segala fitnah-fitnah Dajjal, daripada segala kejahatan-kejahatan musuh yang zahir dan yang gaib, daripada segala musibah-musibah dan bala bencana, Ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah segala musibah-musibah ini, Ya Allah, daripada umat ini, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada jiwa umat ini, Ya Allah, akan kesabaran, akan redha, akan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, Ya Allah, daripada segala menghadapi segala ujian-ujian dalam kehidupan ini, Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkatilah majlis kami, Ya Allah. Berkatilah ilmu kami, Ya Allah. Berkatilah amal kami, Ya Allah. Berkatilah kehidupan kami, Ya Allah. Berkatilah nafas-nafas kami ini, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.